awak bercakap. Yang Muhammad Gombak, saya nak tanya, satu perkara lain, Parlimen hari ini, hari terakhir memperuntukkan 3 fikir juga. Bila Gombak sebut tadi, perkara-perkara pokok yang mustahak, seperti laporan-laporan minority report yang dibawa bersungguh-sungguh sampai kita ada pertengkaran besar minggu lepas, 2 minggu lepas. Tidak dibawa langsung pada hari ini. Dan 3/4 masa digunakan untuk bincang perkara ni. Rasanya Dewan ini agak terkeliru. Saya tak tahu. Saya nak tanya pandangan Gombak. Apakah tindakan segera yang perlu kita buat untuk membaiki keadaan? Sekali boleh, Yang Berhormat. Kota Belut tadi. Terima kasih. Terima kasih. Dewan tidak terkeliru. Orang-orang yang terkeliru yang keliru. Gombak, saya sambung Yang sedikit Berhormat, sebelum minta penjelasan. Terima kasih pada Tan Sri dan kepada Gombak. Tadi Gombak kata pokok isu-isu yang besar, isu pokok, isu fundamental yang dicadangkan oleh jawatan kuasa, disetujui oleh Parlimen ini, tapi kita tidak masih melihat hasil atau cadangan daripada SPR macam mana melaksanakan. Contoh yang diberi adalah media bebas dan konsep caretaker government. Saya nak bagi satu contoh lagi. Saya perhatikan isu penting yang dibincang dalam jawatan kuasa di laporan pertama, pengundian awal, ya, disetujui, SPR setuju dengan cadangan ini dan dilulus di sini dan saya melalui usul, ya, pada bulan Disember. Dan inilah keputusan dia yang saya nampak dalam report. Pindahan mesti dibuat kepada peraturan-peraturan pilihan raya. Perjalanan pilihan raya tahun 1981 dikata ini telah digubal. Mana peraturan ini belum dinampak. Peruntukan mengenai pengundian awal juga melibatkan pindahan berbangkit kepada peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Borang-borang di dalam kedua-dua peraturan yang tersebut di atas serta borang-borang baru juga telah dipinda dan disemak oleh Jabatan Peguam Negara. Tapi mana dokumen itu? Sebab Tan Sri, ini penting sebab Seksyen 17 berkata, ini Seksyen 17 pada Akta Pilihan Raya tahun 1958 kata, dengan izin saya baca, all regulations made by the SPR must be laid before the Dewan Rakyat. Dalam perkara itu kita nampak untuk dawat kekal sudah kita ada. Tapi inilah hari terakhir Dewan ini bermesyuarat. Tapi kita masih belum melihat semua dokumen-dokumen penting ini, peraturan dan borang-borang yang sepatutnya dibuat. Boleh sambung sekali, Gombak. Pandangan Gombak. Boleh sekali, Gombak. Apakah yang SPR nak buat? Bawa pindahan untuk tukar undi kepada buang undi atau buang undi kepada undi, ya? Tapi isu yang pokok masih belum dibuat. Minta penjelasan. Terima kasih Subang. Ini yang dibahaskan oleh ahli hormat daripada Pakatan Rakyat. Kita mahu SPR menjadi satu institusi yang benar-benar bebas dan berwibawa. Jangan tunduk kepada tangan-tangan eksekutif, khususnya UMNO dan Barisan Nasional. SPR kena kembalikan semula keyakinan rakyat kepada mereka. Kita telah bincang dalam PSC. Point of order, Tan Sri Ketua. PSC telah bincang panjang. Point of order sekejap. Saya mau tanya speaker. Tuan Ketua, ada tak terdaftar secara resmi dalam Dewan ni Pakatan Rakyat seperti yang ungkapkan oleh Gombak? Ada tak terdaftar di dalam Dewan ni Pakatan Rakyat? Tak apalah, kita tunggu pilihan raya yang ke-13 ni. Gombak, boleh bagi saya, Gombak. Ya. Tadi saya bagi ruang sikit. Sikit saya respon. Sikit. Saya respon. Tadi saya bagi 2 kali, Ya, Gombak. betul, saya akan bagi. InsyaAllah. Saya berdiri, ya. Saya berdiri saja. Tak payah duduk. Peraturan bagilah. tak boleh berdiri. Peraturan kena duduk. Tadi ikut peraturan. macam juga, Gombak. Tak, saya tak nak orang Kota Belud malu sebab wakil rakyat tak faham peraturan. Duduk. Tadi Gombak dah malukan. Jadi Tan Sri Speaker, sebab itu SPR kena tunjukkan komitmen mereka terhadap PSC. Ya. PSC ini dibentuk bukan oleh UMNO, dibentuk oleh Parlimen yang melibatkan semua pihak, dan kita telah memberikan cadangan yang penting, yang besar. Tidak ada soal media, tidak dibawa pindaan. Caretaker government tak bawa pindaan. Kemudian apa yang disebut oleh Subang tadi tentang undi awal yang dalam laporan terang-terang mengatakan perlu ada pindaan, bawalah pindaan. Istilah ni kami faham. Tak payah ubah dah. Itu kerja Dewan Bahasa dan Pustaka.
Biar SPR ni nampak wibawa, sungguh-sungguh untuk bawa perubahan dalam agenda ke arah pilihan raya yang bersih dan adil. Terima kasih Gombak. Boleh saya mencelah? Terima kasih Macam, Gombak. sekejap. Terima kasih Gombak. Saya terima Tuan kasih, Pengurusi, Gombak, Tuan Yang ya. di-Pertua. Siapa mana satu ni? Gombak membangkitkan perkara. Kota Belud juga. Tadi kata Kota Belud. Macang, sebab saya nampak Macang bangun dulu. Tan Sri di-Pertua, perkara apakah yang berhormat Gombak bersetuju dalam memperkatakan tentang pindaan yang lebih fundamental yang kita harap dimasukkan dalam akta kesalahan pilihan raya ini, selain daripada caretaker government, selain daripada capaian media yang lebih adil, ialah satu penjelasan yang jelas menerangkan tentang skop perbuatan rasuah dan salah guna jentera oleh parti dan calon yang bertanding, jentera kerajaan. Ya. Apakah ini bermakna seolah-olah tidak jadi kesalahan perbuatan salah guna jentera rasmi kerajaan berupa dana, peralatan, premis, kaki tangan, ya? Kalau kita nak bandingkan dengan Malaysia tahun-tahun awal selepas kemerdekaan, zaman Tengku Abdul Rahman, bila bubar parlimen, Tengku ambil cuti sebagai Perdana Menteri. Dia turun ke kampung berkempen, masa itu isu api, ayak, jalan. Api, ayak, jalan, itu aja. Dan dia berkempen sebagai Presiden UMNO. Zaman tu. Sekarang zaman kita lebih transformasi segala macam, tapi penggunaan jentera kerajaan itu terlepas daripada kawalan akta kesalahan pilihan raya. Jiran kita di utara, Tan Sri, Pekah Gombak sedar, ada undang-undang yang boleh membatalkan kemenangan calon yang terbabit rasuah atau salah guna jentera kerajaan. Di India, apakah yang berhormat Gombak pernah dengar bagaimana kemenangan Indira Gandhi dibatalkan hanya sebab dia guna helikopter kerajaan ketika berkempen. Ini stesen kereta api pun letak bendera UMNO, ataupun masa pilihan raya Sarawak, ya, yang namanya Perdana Menteri itu boleh commute hari-hari dengan menggunakan jet eksekutif kerajaan. So, ini yang saya maksudkan. Sebab itu saya tengok Gua Musang, dia boleh tentu mengesahkan waktu itu sebab ini orang lama, zaman Tengku tu dulu. Jadi yang saya maksudkan Gombak ialah akta kesalahan pilihan raya ini jangan hanya sekadar mengubah istilah, saya setuju, tetapi meninggalkan sama sekali penjelasan tentang skop perbuatan rasuah dan salah guna jentera kerajaan oleh parti dan calon yang bertanding. Tak ada langsung di sini. Itu sebenarnya isu fundamental yang saya anggap tertinggal. Apa komen? Terima kasih. Gombak, boleh bagi ruang? Saya respon Macang sekejap. Okey, saya berdiri. Tan Sri Speaker, perkara ini memang sudah diketahui umum. Pengalaman di India, pengalaman di Thailand, pengalaman di negara-negara maju yang meletakkan peranan Election Commission itu sebagai satu institusi yang cukup berwibawa. Tidak boleh diganggu-gugat oleh kuasa eksekutif. Era pentadbiran zaman Tunku Abdul Rahman jauh bezanya dengan sekarang. Era zaman Tunku Abdul Rahman, dia jaga masalah rakyat di bawah. Itu Era dulu sekarang, yang berhormat. Ya, betul dulu. Tapi sekarang dia jaga isteri dia, anak dia, kroni dia, kaum kerabatnya. Sebab itu UMNO sudah jauh menyimpang daripada matlamat perjuangan yang asal. Terima kasih. Kalau kroni saya akan Terima kasih. Gombak. Kalau soal Bagi soal lawan. Gombak janganlah cakap. Sebab saya ni pun kroni Gombak dulu juga. Ya, Tan Sri Speaker. Boleh bagi ruang sikit, Tuan Rahmat? Nanti saya belum habis respon. Soal media tak selesai. Soal caretaker government tak selesai. Undi awal tak selesai. Rasuah politik semasa pilihan raya tak selesai. Saya, Tan Sri Speaker, bersama teman-teman daripada Rasah dan juga Kuala Kerai, mendesak dalam mesyuarat PSC supaya PSC dan SPR memberi teguran kepada Perdana Menteri. Jangan buat sebarang pilihan raya, sama ada pilihan raya umum maupun pilihan raya kecil, sebelum semua recommendations PSC ini dilaksanakan. Kita dah buat gesaan di dalam mesyuarat. Boleh mencelah. Jadi tidak benar kalau kami tidak bersungguh-sungguh mendesak supaya pelaksanaan cadangan-cadangan ini mesti dibuat dalam pilihan raya yang akan datang. Terima kasih Yang Berhormat. Tetapi Terima kasih atas kesedaran. pengurusi PSC nanti dulu. Pengurusi jawatan kuasa PSC tak berani buat kenyataan. SPR tak berani buat kenyataan. Nak buat kenyataan pun tak berani, apatah lagi nak melaksanakan reform dalam
pilihan raya Terima yang kasih, kita sebut. terima kasih Gombak. Ya, Terima kasih. Sila. Ini barulah timbalan presiden. Tuan Yang Di-Pertua, kita mendengar Nanti lo, hujah. kita tanya kota dulu. Ini nampak gaya Gombak berucap semua sebelah sini. Macam mana kalau saya biarkan Gombak saja, yang lain tak cakap, lepas tu kalau tidak ada masa kita yang berhormat. Okey, terima kasih Tan Sri. Jadi sekarang Gombak, okey sila. Tan Sri, Sila terus Gombak. Kuasa di saya tangan nak bagi speaker, tahu. tidak payah minta kebenaran. Tan Sri, ini permasalahan besar. Masalah kita apabila kita mendengar yang berhormat Gombak, orangnya kacak, bercakap cara baik, dia kadang-kadang terlupa walk the talk. Saya nak bagi tahu tentang caretaker government, just in case ya, yang berhormat Gombak terlupa. Tak jauh yang berhormat. Pada pilihan raya kecil Ulu Selangor yang dijalankan pada 17 April hingga 25 April tahun 2010. Tak lama dulu. 17 hingga 25 hari bulan. Ini penganugerahan, projek dan sebagainya. Menteri Besar Tan Sri Khalid, bagilah dulu, saya baca sikit je. Tan Sri Khalid Ibrahim mengumumkan abolishment of quit rents for shop houses in Ulu Selangor. Bila? 20 April, waktu kempen. Lepas itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan memberi 100,000 tanah, title tanah di kawasan Ulu Selangor. Bila? Okey. 13 April, Saya faham. waktu kempen. Terima kasih. Sikit Terima lagi. kasih. Saya dah faham Itu dah. Malaysian Tak payah Insider. dah. Kalau dua-dua tak Okey. percaya, tak apa. Saya sebut Masa dah di tak sini cukup. Malaysia kini. Sabah kini. Selangor kini. Tan Speaker. Selangor kini pada 21 April waktu kempen mengumumkan bahawa Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim memberi bonus kepada semua ketua jawatan kuasa keselamatan kampung dan ketua kampung di Ulu Selangor pada 20 Tan Sri Speaker. April. Okey, terima kasih, terima Ini kasih. waktu kempen yang berhormat Gombak. Saya takkan terlupa Tan yang Sri berhormat Speaker. Gombak. Okey, terima kasih. Takkan terlupa. Saya tak terlupa. Tapi saya tahulah. Saya bukan Melayu mudah lupa. Okey, Melayu mudah lupa ada di sebelah sana. Baik, Tan Sri Speaker. Kota Belud sebut pilihan raya kecil Ulu Selangor. Maknanya state government masih ada. Ya, tapi ini projek. Saya malulah jadi rakyat Kota Belud kalau ahli parlimen projek begini. yang sama. Ya. Projek yang berhormat kata tadi jangan bagi Konsepnya projek, yang saya jangan sebut, umum jalan raya. yang saya sebut ialah caretaker government. No. You Saya sebut itu topik saya. undi. Sebab itu dia Asasnya. salah konsep. Tapi saya tak apa. Dia tak Asasnya faham yang memang biasa. berhormat. Saya tak Itu terkejut pilihan raya kalau kecil dia baru salah. terbantah. Saya ada 5 minit. Saya ada 5 minit. Itu pilihan raya kecil. Tadi dituduh waktu pilihan raya kecil. Ini Tan Sri, saya nak habiskan. Saya nak rumuskan. Siapa yang belit sekarang ni? Itu Gombak tak ada talk. standard. Saya nak Itu rumuskan. sebabnya. Tertib yang berhormat. Masing-masing sudah mengeluarkan hujah. Sila teruskan yang berhormat. Terima kasih, Tan Dan Sri Speaker. singkatkan. Ya. Saya ada sekitar 10 minit saja lagi, jadi saya nak rumuskan, Tan Sri Speaker. Baik. Saya sebenarnya yang berhormat. Kalau tak kecoh saya senang. Saya bahagia dengar hujah begitu. Alhamdulillah, terima kasih Sila. Tan Sri. Jadi berilah ruang yang Gombak. lebih panjang pada saya. Gombak, Daripada dengar sana, baik dengar sini, Tan Sri. Gombak, Saya memandangkan kena dengar Gombak, dua-dua yang berhormat. memandangkan Sila. Gombak mengambil masa 10 menit, jadi saya tidak boleh tunggu Gombak. Kalau 5 menit saya tunggu, saya minta keluar dulu. Sila keluar. Kalau duduk pun tak faham, lebih baik keluar. Tan Sri Speaker, pindaan-pindaan yang nak dibawa oleh kerajaan melalui SPR ni apa? Antaranya ialah tidak membenarkan wakil parti di barung SPR. Ini apa masalah SPR ni? Saya tengok kawan juga. Apa masalah? Apa masalah kerajaan? Takut wakil parti duduk di barung SPR. Tan Sri, kita kena belajar sejarah barung ni. Barung ni dulu panggil Pondok Panas. Pondok Panas ni ciptaan parti, idea parti, kaedah parti sama ada UMNO maupun parti-parti pembangkang untuk menyemak, mengenal pasti pengundi sebelum mereka masuk ke dalam pusat pembuangan undi yang sekarang tak boleh sebut buang undi, pusat mengundi. Baik, idea ini idea parti. SPR curi idea ini tahun 2004. Oh, dia nak buat barung dia. Okey, kita tak ada masalah. Dia buat barung dia dalam peraturan 26A
Sebelum ini dibenarkan 2 orang wakil untuk duduk bersama-sama dengan SPR menyemak daftar pemilih. Mengapa sekarang dibatalkan subsection 2 dan 3 dan tidak membenarkan ejen parti? Ini menimbulkan kecurigaan. Dan saya berani menyatakan, Tan Sri Speaker, ada usaha di mana daftar pemilih yang diberikan kepada parti dan calon pada hari penamaan calon adalah berbeza dengan daftar pemilih pada hari pembuangan undi. Sebab itu SPR tidak mahu wakil-wakil parti duduk bersama mereka menyemak daftar pemilih. Kalau berani, mengapa tidak membenarkan kami duduk di situ? Kami ada pengalaman di mana daftar pemilih yang diberikan kepada calon berbeza dengan daftar pemilih yang digunakan semasa hari pembuangan undi. Ini antara cara mereka untuk menutup penipuan dan kepalsuan yang ditaja oleh UMNO dan Barisan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Tan Sri Speaker, Seksyen 26, batasan pada hari mengundi. Sekarang dipotong dalam jarak 50 meter dari sempadan mana-mana tempat mengundi. Ada 1, 2, 3 dan 4. Sekarang dinomborkan kononnya E, EA, EB dan EC. Sekali lagi, sekarang jaraknya dah ditukar kepada 100 meter. Dalam jarak 100 meter tidak boleh melakukan beberapa perkara seperti dalam Seksyen 26. Sekarang ini apabila dibatalkan ayat dalam jarak 50 meter dari sempadan mana-mana tempat mengundi, maknanya tidak ada ruang untuk parti-parti yang bertanding untuk menyemak pengundi-pengundi yang datang ke pusat pembuangan undi. Mana? Ditarik balik. Tapi bagi saya itu tidak mencukupi dan menepati kehendak kita untuk menjamin satu proses yang telus dan adil kepada semua pihak yang bertanding. Mengapa SPR bersungguh-sungguh untuk menghalang wakil-wakil parti bersama-sama dengan mereka menyemak daftar pemilih? Mengapa? Sedangkan daftar pemilih menjadi isu pokok untuk dibersihkan, tidak dibersihkan. Jadi Tan Sri Speaker, akhirnya saya pohon kepada pihak kerajaan untuk tarik balik pindaan ini pada hari ini, dan kita kemukakan satu pindaan yang lebih komprehensif insya-Allah apabila Pakatan Rakyat memerintah Putrajaya dalam pilihan raya yang akan datang. Kita mahu mengembalikan kewibawaan SPR menjadi satu institusi yang dihormati dan disegani oleh semua pihak. Kita nak nyatakan di sini bahawa antara perkara yang menjadi halangan kepada kita untuk mendukung pindaan ini kerana pertama, dia tidak menepati kehendak rakyat termasuk melalui pendengaran awam yang kita dah menjelajah ke 6 buah negeri. Kita telah mengadakan pendengaran awam, kita telah mendapat banyak memorandum termasuk daripada Bersih yang memberikan cadangan-cadangan yang cukup komprehensif, langsung tidak diambil peduli dalam pindaan Akta Kesalahan Pilihan Raya yang dibentangkan pada hari ini. Kita juga berharap supaya dalam konteks ini, oleh kerana kerajaan nampak tidak bersungguh-sungguh untuk membawa satu pindaan yang lebih bertanggungjawab, maka kita bersetuju supaya rakyat kena bangun dan pada 28 April ini mereka perlu berada di dataran merdeka untuk berhimpun secara aman dalam program Bersih 3 insya-Allah. Kerana itu sahaja yang dapat memberikan mesej yang cukup jelas kepada kerajaan, UMNO dan Barisan Nasional bahawa rakyat sudah muak dengan penipuan, penyelewengan, pemalsuan daftar pemilih, dan kita mahu satu pilihan raya yang bersih dan adil menjelang pilihan raya umum yang ke-13. Oleh itu, saya menolak pindaan Akta Kesalahan Pilihan Raya yang dibentangkan oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Terima kasih. Jasin, selepas Jasin, Kuala Krai. Terima kasih Tuan Sri Yang Pertua bagi saya peluang untuk ambil bahagian dalam rang undang-undang untuk meminda Akta Kesalahan Pilihan Raya tahun 1954. Pindaan ini adalah sangat bertepatan sekali oleh kerana kesalahan pilihan raya
Akta Kesalahan Pilihan Raya kali pertama dibuat pada tahun 1954 semasa zaman penjajahan sebelum merdeka dan masih kita guna pakai. Dan pindaan ini adalah kena pada tempatnya selepas 58 tahun untuk penambahbaikan. Sebelum saya pergi kepada mana-mana, saya rasa adalah lebih mulik untuk saya reply sikitlah tentang apa yang telah dibangkit oleh sahabat saya daripada Yang Berhormat Gombak tadi. Yang pertamanya, beliau membangkitkan ucapan beliau begitu berapi-api sekali. Kalau mereka yang orang biasa di kampung akan terpesona. Bukan saja terpesona, bahkan akan terpedaya. Kerana tuduhan-tuduhan tersebut cukup tidak berasas. Hanya macam pepatah Melayu kata, mengata dulang paku serpih. Kalau mengata orang, kita saja yang lebih. Pertamanya beliau membangkitkan tentang pemberian sama ada projek, keuangan atau hampers semasa pilihan raya kepada rakyat. Saya telah banyak bagi pilihan raya. Saya orang tua. Pilihan raya kecil. Jangan lama sangat. Kita pergi di Galas tu. Tadi Yang Berhormat cakap Ulu Selangor. Bagi projek. Kerana dia kata dia kerajaan. Betul, dia kerajaan negeri. Tetapi kita kerajaan persekutuan. Kalau kita bagi projek pun, memang hak kita. Kita pergi di Galas. Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan bagi cash 300 bagi cash cara terbuka. Dia ambil gambar pula divideokan. Selepas itu masih di Ulu Selangor, saya sendiri saksikan. Saya sendiri saksi. Petugas-petugas Parti Pembangkang bagi duit. Jadi jangan kita mengata orang saja. Laporan ke? Bahkan kalau boleh tengok diri kita juga. Orang Melaka bagi laluan. Saya akan bagi sekejap, saya belum habis lagi ni. Jadi satu cadangan dia yang saya rasa beliau cukup berkeras-keras, kalau boleh mendesak kerajaan supaya jangan tunduk kepada eksekutif. Boleh Yang Berhormat? Ya, sila. Ya. Saya ingin, terima kasih Tan Sri. Saya takut tadi Yang Berhormat Gombak, dia dalam bising tadi tak terdengar apa saya cakap ni, Yang Berhormat. Saya nak ulang ni sebab saya minta supaya Yang Berhormat Jasin bagi tahu pada Yang Berhormat Gombak ni betapa pelupanya dia. Ni Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim. Ini title New Straits Times 20 April 2010. Waktu kempen. Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim announced the abolishment of quit rents for shop houses in Hulu Selangor. Okey. New Straits Times, parti kerajaan punyalah, UMNO Barisan Nasional punyalah. Jom kita pergi Malaysian Insider 13 April 2010. Opposition leader Datuk Seri Anwar Ibrahim speaking in Hulu Selangor and promising 100,000 land titles to poor home owners in the constituency. Itu Malaysian Insider 13 April 2010. Tak percaya Malaysian Insider? Kita percaya Selangor Kini. Boleh? Selangor Kini. Ini Yang Berhormat bagi tahu pada Gombak ni. Selangor Kini online 21 April 2010. Waktu kempen. Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim had presented bonuses to all village chiefs and Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK in Ulu Selangor. Ini apa ni? Bonus lagi. Bonus to each of them 1,381 ringgit, which amounted to a total of 616,000 ringgit. Ini Yang Berhormat, kalau nak gunakan hujah ini terpalit pada muka sendiri. Ini saya nak bagi tahu sikit lagi Yang Berhormat Jasin. Ini waktu kempen